Bertemu kita lagi bersama dengan Ustaz Kamaruzaman Al-Malizi untuk kita sama-sama mendengar tazkirah yang ringkas tetapi padat daripada saya. Mudah-mudahan apa yang kita dengar kita dapat amalkan dan sampaikan kepada saudara kita yang lain. Allah SWT telah mengatur kepada kita bukan sahaja tentang cara-cara untuk kita melakukan ibadat pada Allah SWT, tetapi Allah SWT juga telah mengatur kita cara-cara muasyarah, iaitu pergaulan, cara-cara dan adab-adab pergaulan sesama manusia. Di antaranya ialah adab-adab ataupun cara-cara ataupun batas-batas pergaulan antara lelaki dan perempuan. Allah SWT telah mengatur batas-batas pergaulan antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram. Firman Allah SWT, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Dzalika azka lahum. Innallaha khabirum bima yasna'un." Artinya, katakanlah kepada orang-orang yang beriman, katakanlah kepada orang-orang lelaki yang beriman, hendaklah mereka menahan atau mencegah pandangan-pandangan mereka, dan hendaklah mereka memelihara kemaluan-kemaluan mereka. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah amat dalam pengetahuannya tentang apa yang mereka kerjakan. Dalam ayat ini Allah SWT memerintahkan kepada orang-orang lelaki yang beriman supaya menyekat pandangan mereka atau menahan pandangan mereka daripada memandang yang haram, dan memelihara kemaluan mereka daripada perbuatan yang haram, yakni zina. Dan Allah maha mengetahui, pengetahuan Allah amat mendalam tentang apa yang mereka kerjakan. Dan ayat ini mempunyai hubungan yang rapat antara pandangan, antara menjaga pandangan dengan menjaga kemaluan. Sesiapa yang dapat menjaga pandangannya, nescaya dia dapat menjaga kemaluannya daripada membuat perbuatan yang keji, iaitu zina. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan juga kepada perempuan supaya berbuat yang sama juga, seperti mana firman-Nya, "Wa qulil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahunna." Hinggalah akhir ayat. Saya ulang balik. Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna أو آبائهن أو آباء بؤولتهن أو أبنائهن أو أبناء بؤولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذي
Awit tiflil ladzina lam yazharu ala auratin nisa' wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman supaya mereka menyekat pandangan mereka daripada memandang yang haram dan memelihara kehormatan mereka, yakni kemaluan-kemaluan mereka. Dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan mereka, perhiasan tubuh mereka, kecuali yang zahir daripadanya. Dan hendaklah mereka menutup belahan leher bajunya dengan tudung kepala mereka. Dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka, melainkan kepada suami mereka, atau bapa mereka, atau bapa mertua mereka, atau anak-anak mereka, atau anak-anak tiri mereka, atau saudara-saudara mereka, atau anak bagi saudara mereka yang lelaki, atau anak bagi saudara mereka yang perempuan, atau perempuan-perempuan Islam, atau hamba-hamba mereka, atau orang gaji daripada orang-orang lelaki yang telah tua dan tidak berkeinginan kepada perempuan, atau kanak-kanak yang belum mengerti lagi tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kaki untuk diketahui akan apa yang tersembunyi daripada perhiasan mereka itu. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu berjaya. Jadi ayat ini telah memberitahu, telah memerintahkan supaya perempuan-perempuan yang beriman, supaya katakan kepada perempuan-perempuan yang beriman, supaya menyekat juga, menahan pandangan mata daripada melihat lelaki yang bukan mahram, dan memelihara kemaluan, ini kehormatan mereka, daripada berzina. Dan janganlah mereka menampakkan perhiasan tubuh mereka, ini aurat mereka, kecuali yang zahir daripadanya. Dan hendaklah mereka menutup belahan leher bajunya dengan tudung, kain tudung mereka, melabuhkan kain tudung, menutup belahan leher baju. Belahan leher baju. Yakni menutup belahan leher baju dengan tudung, mana melabuhkan kain tudung sampai menutup. Dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka, ini aurat mereka, kecuali kepada suami mereka, atau bapa mereka, atau bapa mertua mereka, atau anak mereka, atau anak tiri mereka, atau saudara mereka, atau anak bagi saudara-saudara mereka yang lelaki, atau anak bagi saudara mereka yang perempuan, atau perempuan-perempuan Islam, atau hamba-hamba mereka, atau orang gaji daripada orang lelaki yang telah tua dan tidak ada keinginan kepada perempuan, atau kanak-kanak yang belum mengerti lagi tentang aurat perempuan. Dan ayat ini juga melarang, dan janganlah mereka menghentak kaki mereka untuk diketahui apa yang tersembunyi daripada perhiasan mereka. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang yang beriman, supaya kamu berjaya. Inilah adab-adab pergaulan yang telah ditentukan oleh Allah SWT supaya dapat menghindarkan perbuatan-perbuatan yang keji, iaitu perbuatan zina, seperti mana firman Allah SWT, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wasa'a sabila. Dan janganlah kamu menghampiri zina, sesungguhnya ia adalah satu perbuatan yang amat-amat keji dan jalannya amat-amat jahat. Menjaga pandangan mata adalah penting, kerana mata dan kemaluan itu berkait rapat. Pandangan itu adalah satu daripada anak panah iblis, laknatullah. Pada siapa yang mengalihkan pandangannya kerana takut kepada Allah, nescaya akan diberi kepadanya kelazatan iman yang dapat dirasakan kemanisannya di dalam hati. Dan Allah SWT mengetahui hianat silam mata, iaitu mata-mata yang hianat, mata-mata yang mencuri, melihat yang haram, dan apa yang tersembunyi dalam hati, iaitu cita-cita nak mengerjakan perbuatan yang keji, iaitu perbuatan zina.
Sehubungan dengan itu, Allah SWT memerintahkan wanita-wanita yang beriman apabila keluar daripada rumah supaya memakai hijab, iaitu pakaian menutup seluruh tubuh, supaya tidak diganggu oleh lelaki-lelaki hidung belang. Seperti mana firman Allah, Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabibihinna ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. Artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada isteri-isteri kamu dan anak-anak perempuan kamu dan wanita-wanita yang beriman, hendaklah mereka melabuhkan jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Jadi demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenal sebagai wanita yang beriman, kerana itu mereka tidak akan diganggu, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Jilbab ialah sejenis pakaian yang menutup daripada kepala sampai ke kaki. Jilbab ialah satu pakaian yang menutup seluruh tubuh daripada kepala sampai ke kaki. Jilbab itu, syarat-syarat jilbab, dia mestilah longgar, tidak menampakkan bentuk badan. Mestilah longgar, tidak menampakkan bentuk badan, dan mestilah tebal sehingga tidak terbayang-bayang bentuk badan. Longgar dan tebal. Itu syarat-syarat jilbab. Dan warnanya tidak menarik. Warna hitam ke, kelabu ke, tidak menarik orang yang memandangnya. Kerana tujuan menutup aurat itu ialah supaya orang tidak tertarik memandangnya. Kalau pakai pakaian yang menutup pun tetapi menarik, bercorak-corak, berbunga-bunga, berkala-kala dan sebagainya, itu masih lagi tidak menetapi menutup aurat. Memang sudah menutup aurat, sudah tidak nampak bentuk badan dan tidak ada menampak warna kulit, tetapi masih menarik perhatian sebab memakai pakaian yang berbagai-bagai bunga yang menarik dan bercorak-corak. Itu pun dilarang oleh Islam juga. Sebab tujuan menutup aurat itu supaya dapat menahan pandangan mata lelaki. Dapat menahan daripada tarikan lelaki. Supaya lelaki tidak tengok dia menarik, tidak tertarik menengok dia. Kerana pakai itu hendaklah yang sebaiknya hendaklah gelap. Hitam ke, kelabu ke, orang tengok pun tak menarik. Sebab itu diberitakan kepada kita bahawa apabila saja turunnya ayat hijab ni, wanita-wanita yang beriman, apabila turun saja ayat hijab ni, dan apabila turun saja ayat hijab, ayat yang saya bacakan tadi, dan Nabi pun membacakan ayat itu kepada isteri-isteri dan anak-anak perempuannya dan kepada wanita-wanita yang beriman, dan suami-suami pun dan bapa-bapa pun membacakan ayat itu kepada isteri-isteri dan anak-anaknya. Maka pada ketika itu juga wanita-wanita yang beriman yang berada di zaman Nabi SAW mencari kain untuk menutup seluruh tubuh, sehingga kelihatanlah kota Madinah ketika itu seperti gagak-gagak hitam. Maknanya seluruh tubuh ditutup dengan kain berwarna hitam. Hanya yang nampak mata saja, macam burung gagak hitam. Nampak mata saja. Inilah sebenarnya pakaian wanita Islam di zaman Nabi SAW. Nampak mata saja, seluruh tutup. Nampak mata saja, seluruh tutup. Dan pakaiannya gelap, iaitu hitam. Jadi lepas itu, wanita-wanita yang beriman ini tidak lagi diganggu oleh jantan-jantan hidung belang. Semoga apa kita dengar tadi kita dapat amalkan dan sampaikan kepada saudara kita yang lain. Terutamanya kita dapat sampaikan kepada isteri-isteri kita dan anak-anak perempuan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.